Untuk soalan 10, ini ialah soalan perimeter dan luas sektor. Kalau kita tengok soalan ni dia bagi tahu diameter semi bulatan ABCD ialah 21. ABCD, A, B, C, D yang besar ni, ini ialah 21 dia punya diameter. Diameter tu maksudnya daripada A sampai D, dari hujung ke hujung 21. Lagi dia bagi tahu AF sama dengan FE sama dengan ED. AF sama dengan FE sama dengan ED. A sampai D tadi berapa? A sampai D tadi ialah 21. Kan? Lepas tu dia bahagikan kepada 3 bahagian. AF, FE, ED. Dia bahagikan kepada 3 bahagian. Kalau dibahagikan kepada 3 bahagian, maksudnya 21 kena bahagi 3 lah. Kalau 21 bahagi 3, maksudnya sini 7, sini 7, sini pun 7. Okey, maksudnya AF 7, FE 7 dan juga ED pun 7. Jadi apa yang kita tahu daripada 7 ni ialah FE ni ialah jejari untuk sektor yang putih ni, yang kosong ni, jejari dia ialah 7. Maksudnya nanti tak payah cari lagi lah. Okey. Apa lagi maklumat yang kita boleh tahu? Semi bulatan maksudnya separuh bulatan. Yang ni kan, separuh bulatan ni sudut dia ialah 180. Dia punya diameter dia tadi ialah 21. Tapi kalau dalam formula kita tak guna diameter, kita guna jejari. Kan, daripada O sampai A, kalau A sampai D 21, O sampai A ataupun O sampai D mestilah 10.5. Macam mana saya dapat 10.5? 21 bahagi dengan 2. Diameter dia 21 bahagi 2 dapat 10.5. Ini ialah jejari untuk semi bulatan yang besar ni. Untuk yang kecil ni dia punya jejari dia 7. Okey, sekarang sudut. Untuk sudut dia bagi tahu kita DEC ialah 30. DEC 30, sini 30 kat luar ni. Tapi kalau kat dalam ni berapa? Kalau kat dalam ni, kalau kita nak dapat 180 tolak 30, kita akan dapat 150. Jadi untuk sektor yang putih ni, yang kosong ni, sudut 150, jejari 7. Untuk semi bulatan ni, yang besar ni, sudut dia ialah 180, jejari dia ialah 10.5. Bila kita dah ada maklumat tu, kita dah boleh buatlah soalan. Kita tengok soalan A, dia kata hitung luas kawasan berlorek. Okey, untuk soalan A, saya kira semi bulatan dulu. Semi bulatan tadi sudut dia 180 per 360 darab dengan pi r kuasa 2. Okey, inilah sudut dia, mesti per 360. Pi r kuasa 2 ialah formula. R ialah jejari. Kalau kita nak guna J pun boleh. R ni radius English. Kalau BM dia guna J kuasa 2. Okey, ini ialah formula luas. Kita masukkan nilai-nilai 180 per 360 darab pi 22 per 7 darab R. Yang besar ni tadi jejari dia ialah 10.5. 10.5 kuasa 2. Okey. So kita tekan kalkulator, berapa kita dapat? 180 per 360. Okey, darab 22 per 7 darab dengan 10.5 kuasa 2. Kita akan dapat 693 per 4. 693 per 4 itu ialah luas semi bulatan yang besar tu. 693 per 4. Okey, baru selesai yang semi bulatan. So sekarang saya teruskan. Saya cari yang ini pula, sektor yang kosong ni. Dia punya sudut dia ialah 150 per 360 darab dengan formula samalah, pi r kuasa 2. Okey, saya masukkan nilai-nilai dia. 150 per 360 darab pi 22 per 7 darab r. Yang tadi kita dah tahu dah, jejari dia ialah 7. 7 kuasa 2 sama dengan, okey, kita tekan kalkulator. 150 per 360 darab dengan 22 per 7 darab dengan 7 kuasa 2.
Okey, kita akan dapat 385 per 6. 385 per 6. Okey. Seterusnya, bila kita dah dapat yang besar ni 693 per 4, yang kosong ni 385 per 6, kita tolakkanlah. Sebab bila kita tolakkan yang besar ni, kita tolakkan dengan yang kosong ni, maka kita akan dapat kawasan yang berlorik. Okey, so kita tolakkan 693 yang besar tu, semi bulatan, tolak dengan sektor yang kosong tu, 385 per 6 sama dengan, okey, kita tekan kalkulator sekali lagi. 693 per 4 tolak dengan 385 per 6. So kita akan dapat 1309 per 12. Okey, 1309 per 12. Okey, kalau kata kita nak jawapan dalam poin, berapa kita dapat kalau dalam poin? Kalau dalam poin kita akan dapat 109.08. Okey. Okey, sekarang kita tengok soalan B. Soalan B dia suruh kita kira perimeter kawasan yang berlorik. Perimeter kawasan berlorik bermaksud kita kena kira garisan yang menyentuh kawasan yang berlorik. Garisan yang menyentuh kawasan yang berlorik ialah ED. Kita start dengan ED. ED ialah 7. Okey, sebelum tu EC berapa? EC pun 7 juga. Okey, EC 7, ED 7. Yang melengkung ni pun bersentuhan dengan kawasan berlorik. Yang melengkung ni kita tak tahu. AF pun bersentuh dengan kawasan berlorik. Kita dapat tadi kan, 7. Macam mana dengan FE? FE tak bersentuh dengan kawasan berlorik. Jadi FE tak payah, melengkung yang ini. Okey. Sini 7, tak tahu, 7, melengkung satu lagi, tak tahu juga. Maksudnya ada dua lengkung yang kita tak tahu. Satu lengkung milik semi bulatan, satu lagi lengkung milik yang ini, yang sektor yang kecil ni, yang sudut dia 150. Jadi oleh itu kita kena kira lah. Okey, untuk soalan B, kita tengok tadi semi bulatan tadi kan. Semi bulatan tadi 180 per 360. 180 per 360 darab dengan 2 pi R. Ini ialah formula untuk lilitan. Okey. Sekarang kita masukkan nilai 180 per 360 darab 2 darab 22 per 7 darab dengan R. R untuk semi bulatan ni tadi berapa? 10.5. O sampai A tadi 10.5 kan. So kita letak sini 10.5 sama dengan, okey, kita tekan kalkulator. 180 per 360 darab dengan 2 darab dengan 22 per 7 darab dengan 10.5. So, berapa kita dapat? Kita dapat 33. Okey. Kita dapat 33. Lagi sekali saya cakap, 33 ni siapa? 33 ni lengkung yang besar ni. Okey, sekarang kita cari lengkung yang kecil sikit ni. Lengkung yang kecil tu, dia berasal daripada sektor yang ini kan, 150 tu. So, 150 per 360. Formula sama macam yang sebelah. 2 pi R sama dengan 150 per 360. Kita masukkan semua nilai. Pi ialah 22 per 7 darab dengan R. R ialah jejari. Jejari yang ni tadi ialah 7. Okey. So, bila kita dah masukkan semua nilai, kita tekan kalkulator. 150 per dengan 360 darab dengan 2 darab dengan 22 per 7 darab dengan 7. So, kita akan dapat 55 per 3. Okey. 55 per 3. Okey.
Okey, sekarang kita tengok balik yang tadi. Yang ni 33. Yang lengkung yang kecil sikit ni 55/3. Ada berapa yang kita kena tambah tu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garisan yang kita kena tambah. Kerana ada 5 garisan yang menyentuh kawasan yang berlorik. Okey, 7 tambah 7. 7 tambah 7. Tambah lengkung yang besar ni 33. Tambah dengan 7 yang ini. Tambah satu lagi lengkung yang ini 55/3. Okey. Jadi kita tekan kalkulator. 7 tambah 7 tambah 33 tambah 7 lagi tambah 55/3. So kita akan dapat 217/3. Okey. 217/3. Ini ialah perimeter kawasan berlorik. Kalau kita nak point, berapa kita dapat? Kalau kita nak dalam perpuluhan, kita akan dapat 72.33. 72.33. Okey. Lagi sekali saya cakap, perimeter kawasan berlorik bermaksud garisan yang menyentuh kawasan yang berlorik. Kita tak masuk FE. Kenapa tak masuk FE? Sebab FE dia tak menyentuh kawasan berlorik. Dia menyentuh kawasan yang kosong ni. Okey, kena hati-hati soalan bila dia tanya perimeter kawasan berlorik. Okey, selesai untuk soalan 10.